Maka faham daripada syarat yang pertama bahwasanya makmum, apabila seorang itu jadi makmum mestilah niat mengikut imam atau niat berjamaah. Maka cara lafaz niatnya ialah yang niat katanya makmuman atanya jama'atan atau iktidaan. Boleh gunalah mana-mana perkataan itu. Maka hasil daripada syarat yang pertama, kata musannif, kata pengarangnya, maka jika meninggal ia akan ini niat. Maka jika meninggal ia. Maka jika nyata bahawa ia meninggal akan ini niat. Maka jika meninggal ia akan ini niat. Maknanya, jikalau nyata bahawa seorang itu, bahawasanya dia ni tidak niat. Jikalau nyata kata dia ni tidak niat. Dengan maknanya tidak niat dia awal. Ataunya dia terlupa nak niat. Niat apa dia? Niat mengikut imam atau niat jadi makmum atau niat berjamaah. Maksudnya dia tak, ketika dia takbiratul ihram, dia tidak niat mengikut imam atau dia tidak niat jadi makmum atau dia tidak niat berjamaah. Itu satu masalah. Satu rupanya, masalahnya dia tak niat jadi makmum, dia tak niat mengikut imam, dia tak niat berjamaah. Walaupun dia terlupa nak niat sekalipun. Walaupun dia tak niat, walaupun dia terlupa nak niat sekalipun. Tapi masalah kalau kita terlupa tu ketika takbiratul ihram, kita hendak jadi makmum. Tetapi pada masa takbiratul ihram kita terlupa nak niat jadi makmum. Maka apabila kita teringat kata tak belum niat lagi, kita niat pada masa tu juga. Apabila dengan sebabnya pada masa takbiratul ihram kita terlupa nak niat jadi makmum. Apabila kita teringat bahwasanya kita belum lagi niat, tadinya terlupa, maka niat pada masa itulah. Pada masa kita teringat, kita niat tu. Niat mengikut imam. Sebab niat jadi makmum, niat berjamaah ni boleh niat kemudian daripada takbiratul ihram kalau lain daripada semayang jemaah. Jadi rupanya pertama, dia tidak meniat akan mengikut imam atau tidak niat jadi makmum atau tidak niat berjamaah. Maksudnya tidak ada niat. Nyata kata tidak ada niat bagi dia. Atau syak ia padanya. Atau syak ia seorang padanya pada ini niat. Dia syak, dia berpapuh, adakah dia niat ke tidak. Maksud dengan syak ni, zon pun ialah, maksudnya dia tidak yakin kata dia dah niat mengikut imam. Dengan maknanya terasa di dalam hati dia ni, bahawasanya dia dah niat mengikut imam ke belum niat. Itu merupa syak. Maka bentuk syak di sini lawannya yakin. Kalau dia yakin kata dia niat tu tak ada masalah lah. Tetapi masalah syak ni dia teringat dalam hati, aku ni dah niat jadi makmum ke belum. Itu rupanya syak. Maka dua-dua rupa tadi, dua-dua masalah ini, seorang itu bukan dia makmum. Masalah yang pertama, dia semayang di belakang seorang. Tetapi dia tak niat. Nyata kata dia tak niat lagi, tak niat akan niat tadi. Dia tidak meniat mengikut imam. Atau masalah yang keduanya, dia syak bahwasanya dia ni dah niat jadi makmum ke belum niat.
maka dua-dua masalah itu, dua-dua fardu san itu, seorang itu dia bukan makmum. Apabila kata dia tu bukan makmum, maka tak boleh dia nak mengikut akan orang di depannya. Tak boleh nak mengikut akan imamnya. Sebab poin pertama, nyata kata dia tu belum niat jadi makmum. Maka dia bukan makmum. Dan rupa yang keduanya, dia syak, dia zon, dia berpapah bahasanya dia ni dah niat ke belum. Maka rupa dua-dua rupa ini, seorang itu adalah bukan makmum. Apabila kata dia ni bukan makmum, maka tidak harus bagi dia mengikut akan imam yang ada di depan dia. Sebab dia bukan makmum, bukan dia yang boleh mengikut imam tu ialah yang jadi makmum. Maka pada fardu masalah kita dua-dua rupa di sini tu, dia adalah bukan makmum. Bahkan dia tu orang yang sembahyang seorang diri. Bahkan dia tu orang yang sembahyang seorang diri. Maka tak boleh bagi dia mengikut. Sekiranya kalau dia mengikut juga seperti kata depan tu, membatalkan sembahyang. Sambung lagi, rupanya jadi rupa yang pertama nyata bagi dia bahasanya dia tu tak niat. Atau dia tu syak pada niat ke tidak. Sekali lagi, maka jika meninggal ia seorang akan ini niat, mana nyata kata dia tak niat, sengaja dia tak niat, atau dia terlupa kata dia ni lupa nak niat, atau syak ia padanya, atau syak dia berpapah dia, atau syak atau zon. Memanglah syak dengan zon itu maksudnya sama di sini. Sebab kita naknya maksud katanya syak di sini maknanya tak yakin. Padahalnya zon itu tinggi daripada syak, tetapi maksudnya sama di sini. Sebab maksud dengan syak ni maknanya tak yakin. Ada berapa dalam hatinya, adakah dia syak ke tidak. Nah padanya atau syak ia padanya pada ini niat. Tetapi di dalam keadaan begitu, di dalam keadaan nyata kata dia tak niat lagi, belum niat lagi, atau dalam keadaan dia syak, maka seperti kata tadi, dia ni adalah orang yang sembahyang seorang diri, bukan dia makmum, tak boleh bagi dia tu mengikut. Tetapi dan mengikut ia akan seorang yang sembahyang. Dan mengikut ia, yang sengaja ia mengikut. Dan mengikut ia ni, dan sengaja ia mengikut, mengikut pada perbuatan. Mengikut mengikut pada perbuatan, pada rukun fi'li, pada perbuatan pada rukun fi'li. Adapun kalau mengikut pada perkataan atau pada bacaan, itu tidak ada, tidak mudarat, tak ada masalah. Dan mengikut ia ni, dan sengaja mengikut ia mengikut akan seorang yang sembahyang. Dia mengikut akan seorang yang sembahyang. Orang yang sembahyang di depan dia. Tak kiralah orang yang sembahyang di depan dia tu dah jadi makmum bagi yang lain, artinya orang yang sembahyang di depan dia yang dia mengikut itu sembahyang seorang diri, sama. Dan mengikut ia akan seorang yang sembahyang. Seorang yang sembahyang di depan dia, sama saja orang yang sembahyang di depan dia tu dah jadi makmum bagi jemaah, artinya seorang itu yang dia mengikut itu orang yang sembahyang seorang diri, sama rupanya. Mengikut pada satu perbuatan. Mengikut pada satu perbuatan, pada satu perbuatan daripada perbuatan-perbuatan solat.
perbuatan sembahyang. Jadi mengikut pada satu perbuatan pada rukun fi'li. Nah, pada satu perbuatan yang pada satu rukun fi'li. Walaupun dengan secara mulai buat sekalipun. Mengikut pada satu perbuatan. Contohnya, kita masalah. Kita duduk di belakang seorang. Duduk di belakang. Maka kita mulai takbiratul ihram. Apabila kita mulai takbiratul ihram, kita tidak niat mengikut orang di depan kita. Tanya kita terlupa nak niat. Tanya kita syak pada niat ke tidak. Dalam keadaan begitu, kita mengikut akan perbuatan dia. Contohnya kita takbiratul ihram, adalah seorang tu di depan kita, kita nak agak kata dia tu sebagai imam lah, tetapi kita tak niat mengikut dia. Sudah takbiratul ihram, kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah. Apabila selesai daripada baca Fatihah, maka orang yang di depan kita tu dia mulai rokok. Apabila dia mulai rokok, kita pun ikut rokok bersama dengan dia. Maka apabila kita mulai rokok bersama mengikut dia, padahal kita tak niat mengikut dia. Padahalnya kita di dalam syak, adakah niat ke tidak? Maka rupa begitunya batal akan sembahyang. Tapi masalahnya kalau kita syak, tapi masalahnya kalau kita terlupa, nyata kata kita terlupa nak niat jadi makmum. Apabila kita teringat tu, kita niat terus. Maka jadi makmumlah kita, boleh nak mengikut. Dan begitu juga kalau syak, syak adakah niat ke tidak, kalau tak lama di dalam masa syak itu, boleh kita niat mengikut imam. Apabila datang berpapah dalam hati katanya, aku ni dah niat ke belum? Niat mengikut imam ke belum? Kita niat sekarang tu juga. Maka bolehlah kita nak mengikut sebab kita sekarang dah jadi makmum sebab kita niat terus. Kita terus niat dengan sebab kita syak, niat jadi makmum ke belum, niat jadi makmum ke belum, maka kita terus niat jadi makmum. Maka boleh mengikutlah. Tetapi rupanya di sini nyata kata dia tak niat. Lepas tu yang keduanya dia di dalam syak adakah niat ke tidak, tetapi dia tak niat juga mengikut imam. Dalam keadaan tidak niat mengikut imam, dalam keadaan tidak niat mengikut imam, jadi niat mengikut imam tu tak ada. Tetapi pada perbuatan dia mengikut akan orang sembahyang di depan dia. Niat mengikut imam di dalam hati tidak ada. Tetapi pada perbuatan dia, dia ada mengikut akan seorang sembahyang di depan dia. Pada satu perbuatan. Begitu. Atau pada salam atau dia mengikut pada memberi salam. Mengikut akan seorang di depan dia, orang di depan dia beri salam, maka dia pun memberi salam. Contohnya mengikut pada memberi salam tu rupa macam mana? Misalan kita katanya ada seorang tu sembahyang di depan kita. Kita tak niat mengikut dia. Kita sembahyang berdiri sebelah belakang sikit pada dia. Maka masing-masing sembahyang. Masing-masing sembahyang. Dia berdiri cara dia, kita pun sembahyang secara kita. Apabila dia duduk tahiyat pun sampai masa kita pun duduk tahiyat akhir juga. Maka kita tak ada niat dia, tapi kita buat perbuatan sembahyang tu jadi bersama dengan dia. Tiba-tibanya apabila dia beri salam, kita mengikut dia pada memberi salam.
Jadi maknanya semenjak daripada awal sembahyang sampai duduk di tahiyat akhir, kita tak mengikut dia. Kita pun tak ada niat jadi makmum dia. Kita tak niat jadi makmum dia, kita pun tak ada mengikut dia. Itu di awal-awal sembahyang sampai duduk tahiyat akhir, kita tak mengikut dia. Hanya jadi kebetulan-kebetulan gitu. Sebab sembahyang ni lebih kurangnya kalau sama laju, sama lambat, maka apabila dia duduk tahiyat akhir, kita pun sampai masa kita duduk tahiyat akhir juga. Tetapi apabila seorang di depan itu memberi salam, padahal kita tak niat jadi makmum dia, apabila dia beri salam, kita pun mengikut dia pada memberi salam. Kalau tidak, melainkan kita niat lebih dulu, tak ada masalah lah. Apabila kita sembahyang seorang diri, apabila duduk tahiyat akhir, kita niat mengikut dia. Apabila kita niat mengikut dia, maka dia beri salam, bolehlah kita nak ikut dia beri salam. Tetapi rupanya masing-masing sembahyang. Dia sembahyang secara dia, kita sembahyang secara kita, semenjak daripada takbiratul ihram sampai duduk tahiyat akhir, masing-masing sembahyang. Jadi rupanya kita fardunya kita tak mengikut dia. Semenjak awal lagi kita tak mengikut dia. Hanya jadi kebetulan sepakat sama perbuatan dengan dia saja. Tetapi apabila dia beri salam, maka kita pun ikut memberi salam. Maka itu dah membatalkan sembahyang. Semata-mata kita mengucap Assalamualaikum, Assalamu, dah batal sembahyang. Sebab dia tu mengikut akan perbuatan yang lain, mengikut memberi salam dengan orang lain, padahal orang itu bukan imam bagi dia. Dia tak jadi makmum dengan dia. Dia tak jadi makmum dia dah. Sembahyang kita ni tak terikat dengan dia. Sepatutnya kalau dia beri salam, tak sampai masa kita jangan beri salam lah. Kalau tidak, jadi kita mengikut dia pula. Kemudian mengikut tadi. Mengikut kemudian daripada menanti, yakni menunggu-nunggu yang panjang, yang lama. Kemudian daripada menanti, kemudian daripada menunggu yang panjang, yakni yang lama. Lama pada uruf, lama tu kira katanya masa dianya boleh sekadar satu rukun. Bukan satu rakaat. Lama dianya, masa dianya boleh sekadar satu rukun. Satu rukun ni kalau rokok tak berapa lama sangatlah. Kerana mengikut. Jadi beberapa kait, jadi dia mengikut saat itu selepas pada menunggu yang panjang. Dan dia mengikut tu kerana mengikut. Kerana nak buat jadi sama dengan imam. Kerana mengikut, kerana nak buat sama, nak mengikut akan seorang yang sembahyang di depan dia. Maka apa hukum kesemuanya? Nascaya batal sembahyangnya. Nascaya batal sembahyangnya, sembahyang seorang tadi. Batal tu dengan sebab dia tu bermain-main pada sembahyang. Maka bermain-main pada sembahyang itu adalah haram, lagi pulanya membatalkan sembahyang. Dengan sebab dia ni nak buatkan suatu rukun, dia nanti tengok orang di depan dia buat dulu. Dia nak rokok, nanti orang di depan dia rokok. Dia nak i'tidal, dia tunggu nanti orang di depan dia tu i'tidal. Dia nak sujud, dia nanti orang di depan dia tu sujud. Maka itu jadi rupanya sengaja, maka itu membatalkan sembahyang dia. Jadi beberapa kaitan dia katanya kita ambil di awal. Jadi rupanya kita tak niat mengikut imam. Kita tak niat mengikut imam. Artinya syak pada niat mengikut imam.
Dalam keadaan begitu seperti kata tadi, dalam keadaan kita tidak niat mengikut imam, dalam keadaan kita syok pada niat imam, ketika itu adalah kita seorang yang sembahyang seorang diri, bukan dia makmum, tak boleh kita nak mengikut orang di depan kita. Sebab kita ni orang sembahyang seorang diri, tak ada ikatan kita dengan orang yang sembahyang di depan kita. Tak boleh nak mengikut. Dengan sebab tak boleh nak mengikut itulah kalau dia mengikut akan seorang yang sembahyang di depan dia juga. Dalam keadaan tak boleh dia nak mengikut, tiba-tiba dia mengikut. Dia mengikut tu pada satu perbuatan. Mengikut tu pada satu perbuatan daripada perbuatan sembahyang. Tetapi maksud dengan katanya pada satu perbuatan ini pada mulai buat akan satu perbuatan. Pada satu perbuatan, yakni pada mulai buat pada satu perbuatan itu. Pada mulai buat akan suatu perbuatan itu. Contohnya, ada seorang tu sembahyang, kita berdiri di belakang dia. Kita nak sembahyang, kita pergi berdiri di belakang dia. Kita takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, kita tak niat mengikut dia. Selepas pada kita baca Fatihah, sedang kita baca surah, tiba-tiba orang di depan kita tu rokok. Apabila orang di depan kita tu rokok, maka kita pun ikut rokok juga. Rupanya begitu. Tetapi dia katanya, kita mengikut orang di depan pada perbuatan contohnya rokok tadi, kemudian daripada kita tunggu dia rokok, tunggu yang lama. Tunggu nak rokok bersama dengan dia. Kita buat contoh semula. Contohnya ada seorang tu sembahyang di depan, ada berdiri, seorang tu sedang sembahyang. Kita datang masuk dalam masjid. Apabila kita datang masuk dalam masjid, kita pun takbiratul ihram sebelah belakang dia. Ketika kita takbiratul ihram, tidak ada niat mengikut dia. Selepas pada takbiratul ihram pun, kita tak niat mengikut dia juga. Maka kita baca Fatihah. Selepas pada kita baca Fatihah, kita baca surah. Kalau nak baca surah. Kalau tak nak baca surah pun tak apalah. Maka apabila sudah Fatihah, kita tak rokok. Apabila sudah kita baca Fatihah. Contohnya apabila sudah baca Fatihah itu kita tak nak baca surah. Apabila seorang ni sudah baca Fatihah, kalau tak nak baca surah, sepatutnya dia terus rokoklah. Tetapi apabila dia sudah baca Fatihah, dia tidak rokok, tidak terus kepada rokok. Hanya tunggu-tunggu menanti-nanti akan orang di depan dia merokok. Tunggu tu agaknya boleh satu rukun. Lama juga duk tunggu tu. Agaknya boleh masa tu boleh buat satu rukun. Dia tunggu, baca surah pun dia tak baca dah. Dia tunggu apabila orang di depan tu rokok, dia pun selalu ikut rokok. Apabila dia mulai turun rokok, dah batal sembahyang dia. Begitu. Artinya rupanya begini. Kita masuk sembahyang di dalam masjid. Berdiri, mulai takbiratul ihram, berdiri sembahyang di belakang seorang. Padahal kita tak niat mengikut dia, tak niat jadi makmum dia. Kita baca Fatihah. Apabila kita baca Fatihah, kita pun apabila kita sudah baca Fatihah, orang di depan pun rokok. Kita pun kebetulan sudah baca Fatihah, tak nak baca surah, kita pun rokok. Jadi kita rokok, dia rokok, kita tak ada mengikut dia, hanya kebetulan saja. Apabila kita duduk dalam rokok, kita tak niat mengikut dia lagi. Apabila kita duduk dalam rokok itu, sudah kita tasbih 3 kali masalan, kita tak bangun i'tidal. Kita tunggu dia, kita nanti dia untuk i'tidal. Nanti kita nak i'tidal mengikut dia.
Apabila tunggu sampai masa orang itu bangun i'tidal, bangkit i'tidal, kita pun ikut dia i'tidal, maka itu rupanya kita mengikut. Begitulah juganya. Kalau katanya tambah lagi, kalau katanya kita takbiratul ihram tak niat mengikut imam di depan kita, selepas pada kita baca Fatihah kita rokok. Orang di depan pun rokok juga kebetulan. Selepas pada kita i'tidal, selepas pada kita rokok kita bangkit i'tidal. Orang di depan kita pun bangkit i'tidal. Apabila kita duduk dalam i'tidal itu, kita tak sampai masa sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, sepatut kita kena rokok dah. Tetapi kita tak rokok. Duk tunggu-tunggu orang yang di depan kita rokok, nanti kita nak ikut dia rokok. Maka apabila dia sujud-sujud. Apabila orang di depan kita tu turun sujud, maka kita ikut dia dengan sebab belum pada ni kita duk tunggu-tunggu dia. Kita duduk dalam i'tidal, kita duk tunggu dia, nanti dia tu sujud. Kita nak ikut dia sujud. Apabila tunggu, dia pun turun sujud. Kita pun mengikut dia turun sujud. Maka itu membatalkan sembahyang. Begitu. Katalah, kiaslah pada masa duduk, pada masa mana, sehingga apabila kita sampai masa beri salam sekalipun. Contohnya kita semayang di belakang seorang. Dia semayang zuhur, kita semayang zuhur. Lepas tu semayang kita dengan dia tu, kita tidak mengikut dia. Tidak niat mengikut dia. Dia semayang cara dia, kita semayang secara kita. Tetapi kita dengan dia ni semayang ni sama-sama laju. Jadi kebetulan dia berdiri, kita berdiri, dia rokok, kita rokok. Jadi kebetulan kita tak ada mengikut dia. Apabila dia akhir-akhirnya, apabila dia duduk tayat akhir, kita pun sama laju dengan dia semayang kita. Kita pun duduk tayat akhir jugalah. Apabila sama-sama duduk tayat akhir, kita baca tayat akhir, kita baca selawat dan kita baca doa. Selepas pada kita baca tayat akhir, selepas pada kita baca selawat, dah sampai masa kita memberi salam. Apabila sampai masa kita beri salam, sepatutnya terus kita beri salam. Tetapi kita tidak terus memberi salam. Nanti orang di depan beri salam. Apabila orang di depan beri salam, kita dah tunggu dia. Kita dah baca fil alamin innaka hamidum majid. Sudah di situ, kita tunggu dia. Tunggu dia, nanti dia beri salam. Agaknya masa tu lama juga. Dia baca doa panjang lagi. Selepas pada fil alamin innaka hamidum majid tu, dia baca doa panjang lagi. Kita dah habis bacaan kita. Kita tak beri salam, kita nanti dia beri salam. Apabila dia beri salam, kita pun ikut dia memberi salam. Maka semata-mata mengucap Assalamualaikum tu, maka membatalkan sembahyang. Itulah rupanya. Tetapi tadi dia katanya dan mengikut ia akan seorang yang sembahyang. Kita tak ada niat mengikut imam, tetapi kita ada mengikut akan orang yang sembahyang, maka itu membatalkan sembahyang. Adapun kalau kita mengikut akan orang yang tidak sembahyang, maka itu tidak ada masalah walaupun ada masa tunggu yang lama sekalipun. Contohnya orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, dia tak ingat, dia tak tahu cara sembahyang. Lepas pada berdiri nak buat macam mana, nak buat apa pula. Lepas pada rokok nak buat apa pula, dia tak ingat. Dia tak tahu cara sembahyang. Selepas pada i'tidal apa yang hendak dibuat pula. Selepas pada sujud apa hendak dibuat pula. Maka apabila dia nak sembahyang tu, mesti kena ada seorang di depan untuk buat rupa sembahyang bagi dia nak ikut. Apabila dia nak sembahyang, adalah seperti tengok dalam klip ke dalam video ke masalah. Tengok contoh orang sembahyang. Dia nanti ikut. Tetapi masalahnya kita katanya orang ni dia baru nak mulai sembahyang, tak pandai lagi. Atau dengan sebab dia tu baru masuk Islam.
maka apabila dia nak sembahyang, mesti kena ada orang di depan dia. Tapi orang di depan dia bukan orang sembahyang. Orang yang di depan dia tu nanti buat contoh. Orang di depan dia berdiri baca Fatihah. Dia pun tengok orang tu berdiri baca Fatihah, dia pun baca Fatihah. Kemudian orang di depan dia tu rokok, buat rupa rokok, maka dia pun ikut rokok. Selepas pada rokok tu dia tak tahu nak buat pula. Dia nanti tengok orang di depan dia, maka orang di depan dia tu buat rupa bangun i'tidal, dia pun bangkit i'tidal. Selepas pada i'tidal dia tak tahu rupa, tak tahu nak buat pula. Maka orang di depan dia tu memanglah orang yang bukan sembahyang, cumanya buat rupa nak ajar dia saja. Nak tunjuk kepada dia, katanya selepas pada i'tidal nak buat apa pula. Maka dia dalam i'tidal tu orang di depan tu tunggu-tunggu nanti orang di depan buat apa pula selepas pada i'tidal. Maka apabila orang di depan dia tu orang yang jadi guru tu nanti ajar dia tu sujud, maka dia pun turun sujud. Maka sujud pun dia tak pandai. Nak letak dahi, letak tangan, letak lutut, atasnya hujung jari macam mana, dia tak boleh nak buat. Dia kena nanti tengok orang di depan dia dulu. Maka itu tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia mengikut cara sembahyang orang di depan, padahal orang yang di depan tu bukan orang yang sembahyang. Hanya mengikut tu untuk nak ambil tahu cara buat sembahyangnya. Maka itu tidak membatal. Tapi rupa di sininya masalah kitanya ialah tidak ada niat mengikut imam. Apabila tidak ada niat mengikut imam, maka dia adalah orang yang sembahyang seorang diri, dia bukan makmum. Sepatutnya tak boleh nak mengikut akan siapa-siapa yang sembahyang di depan dia. Di dalam keadaan begitu, dia mengikut juga. Dia ikut sama juga. Pada mana-mana, pada perbuatan, artinya pada beri salam. Tetapi belum pada nak ikut tadi tu, dia ada tunggu yang lama, ada tunggu, ada menanti yang panjang pada uruf, ialah masa sekadar muat satu rukun. Dia tunggu tu kerana nak mengikut. Tunggu tu kan nak ikut buat sama dengan dia. Maka batal sembahyang. Tetapi kalau dia tunggu kerana lain, itu tak ada masalah. Contohnya, kita sembahyang di belakang apabila kita selesai daripada tawaf. Apabila kita selesai pada tawaf di Baitillah, disunatkan kita sembahyang sunat tawaf. Sunat tawaf tu sunat disembahyang di belakang makam Ibrahim. Maka kita sembahyang tu kita tidak niat mengikut siapa-siapalah. Kita tidak niat mengikut siapa-siapa. Bahkan kita sembahyang seorang diri. Apabila sampai masa kita sudah baca Fatihah, kita rokok, selepas pada rokok kita i'tidal. Apabila kita i'tidal, kita menunggu akan seorang, tetapi menunggu menanti itu bukan kerana nak mengikut dia. Kita menunggu untuk nak dapat ruang untuk nak letak dahi jadi sujud, untuk nak sujud. Dengan sebab tempat tu dah penuh dengan orang sembahyang. Jadi kita di dalam i'tidal, kita menunggu bukan kerana nak mengikut siapa-siapa. Menunggu nanti ada tempat kosong di depan kita untuk kita nak boleh sujud. Maka menunggu kita walaupun lama, tetapi bukan kerana nak mengikut siapa-siapa saja dah. Bahkan kita menunggu itu untuk nak dapat tempat kosong, untuk nak turun sujud. Maka itu bukan masalah kita. Maka itu tidak membatalkan sembahyang. Begitulah. Jadi masalahnya kalau kita tidak ada niat mengikut imam, nak jadi batal tu satunya masalah dia mengikut akan orang sembahyang pada perbuatan atau pada beri salam.
Dan juganya dikait dengan katanya menunggu pada masa yang panjang. Masa tunggu tu masa yang lama. Lama pada uruf sekadar muat satu rukun. Maka itu kait begitulah membatalkan sembahyang. Tetapi dia katanya maka jika mengikut ia seorang akan seorang yang sembahyang. Akan seorang yang sembahyang atas jalan kebetulan. Atas jalan kebetulan. Bukan kosak nak mengikut dia dah. Satu masalah. Dia katanya, maka jika mengikut akan dia atas jalan kebetulan. Atas jalan kebetulan. Yang seperti kata tadi, kita dengan dia tu, sembahyang tu, apa dia? Sama-sama laju, sama-sama lambat. Jadi mana kita takbiratul ihram, dia takbiratul ihram. Kita baca Fatihah, sudah baca Fatihah, dia sudah baca Fatihah, dia rokok, kita pun sampai masa kita rokok, kita pun rokok. Sudah rokok, apabila rokok, dia baca tasbih 3 kali, kita pun tasbih 3 kali, dia bangkit i'tidal, kita pun bangkit i'tidal. Jadi bersama kita dengan dia. Kita tak ada niat mengikut dia. Kita tak ada niat nak mengikut dia. Niat jadi makmum dia pun tidak. Mengikut dia pada perbuatan pun tidak juga. Hanya jadi sama. Tapi kalau orang luar tengok tu, tengok macam kita jadi makmum dia. Sebab kita di belakang pada dia. Buat pun, perbuatan pun nak sama dengan dia. Tetapi kita tak ada niat jadi makmum dia. Lagi pulanya tak ada kosak nak mengikut dia. Cumanya jadi kebetulan. Sebab kita dengan dia ni sembahyang sama laju. Dia i'tidal, kita i'tidal. Dia rokok, dia sujud, kita sujud. Kebetulan. Apabila kita nak sujud, dia pun sujud. Apabila sudah sujud, kita nak bangun duduk, dia pun bangun duduk. Jadi kalau orang luar tengok tu, macam kita jadi makmum dia. Itu satu masalah. Atau kemudian daripada menanti yang pendek. Maknanya masa dia tunggu urusan itu tak berapa lama. Pada uruf tu kira katanya tak lama sangat. Dengan maknanya tak muat satu rukun. Masa menunggu tadi. Atau menanti yang panjang dengan ketiadaan mengikut. Atau dia nanti yang panjang, mana lama dia duk tunggu. Tetapi tidak nak mengikut dia dah. Seperti rupa tadi tu dia duk tunggu lama tapi bukan nak mengikut. Hanya nak tunggu tempat kosong untuk nak sujud masalah. Jawab semua masalah saat itu tiada mudarat. Maknanya tak membatalkan sembahyang. Jadi rupa tidak ada apa dia tadi. Maka jika mengikut ia akan dia atas jalan kebetulan. Jadi kebetulan saja jadi sama kita dengan dia pada perbuatan. Bukan kita menunggu. Kita tak ada menunggu, kita tak ada nak mengikut dia, cumanya jadi kebetulan saja. Maka itu tak membatalkan sembahyang. Dan rupa yang kedua ada menunggu menanti juga, tetapi masa tak begitu lama sangat. Selepas pada kita baca Fatihah, menunggu sekejap. Maka orang tu turun rokok, maka kita pun ikut rokok. Tapi masa sekejap sangat. Sekejap sangat. Masa kita tunggu dia rokok itu, maka sekejap sangat. Maka tidak membatalkan sembahyang. Tanya menunggu, menanti dia rokok masa lama jugalah. Tetapi bukan kerana kita nak mengikut dia. Hanya kita tunggu tu, bukan kerana nak mengikut dia. Hanya tunggu nanti tempat, nanti ada ruang, nanti ada kosong di lantai. Untuk kita nak boleh sujud. Sebab orang ramai masalah. Maka itu tidak mudarat pada sembahyang. Maknanya sembahyang kitanya tidak batal. Gitulah. Masalahnya pendek katanya apabila kita tidak niat mengikut akan seorang di depan kita, maka sepatutnya jangan kita mengikut. Kita dia-dialah. Nak jadi kebetulan biarlah. Kalau kita nak ikut, kita niatlah. Walaupun pada masa takbiratul ihram, kalau lain pada sembahyang Jumaat, kalau
Kalau lain pada sembahyang Jumaat, pada masa takbiratul ihram kita tak ada niat nak mengikut dia, tak ada niat jadi makmum dia. Apabila di tengah-tengah sembahyang kita ingin nak ikut dia, maka niatlah jadi makmum dia. Bolehlah kita ikut. Janjinya jangan kita mengikut padahal tidak ada niat jadi makmum dia. Gitu juga masalah kita terlupa nak niat jadi makmum. Maka contohnya kita sembahyang apa-apa saja lain pada sembahyang Jumaat, kita terlupa nak niat jadi makmum. Maka dalam keadaan terlupa tu, imam rokok, kita rokok. Tapi kita tak niat sebab kita terlupa. Imam rokok, kita rokok. Maka nak rokok sama dengan imam tu, kita duduk tunggu dia lama sebab dia baca surah panjang. Kita sudah baca Fatihah, kita tunggu dia rokok lama, kita tunggu dia. Sebab dia baca surah yang panjang. Tetapi kita terlupa nak niat jadi makmum dia. Tunggu dia lama nak rokok. Apabila dia rokok, kita pun rokok. Dalam keadaan terlupa nak niat tu. Apabila dia rokok, dia pun rokok lama juga. Kita dah tasbih 3 kali dah cukup. Tunggu dia bangkit i'tidal. Tunggu agaknya lama juga, dia pun bangkit i'tidal, kita pun bangkit i'tidal. Maka di dalam i'tidal itu kita teringat. Katanya kita belum niat, tak ada niat, belum niat menjadi makmum lagi. Maka niat sekarang tu juga. Apabila niat sekarang tu juga, maka kita jadi makmum dia. Maka kalau dia nak, kalau dia buat mana-mana pun boleh kita nak ikutlah dia. Maknanya sekarang kita jadi makmum dia dah. Begitu. Maka jika tiada meniat, ia akan jadi imam. Ini masalah lain pula. Ini kembali kepada masalah kitanya bahwasanya imam niat jadi imam bagi orang yang jadi imam orang yang jadi imam sunat bagi dia tu niat jadi imam. Kalau lain daripada sembahyang Jumaat untuk nak dapat fadilat jamaah. Jadi maknanya orang yang jadi imam, orang yang kita mengikut dia, orang yang kita niat mengikut dia tu tak mesti dia niat jadi imam. Kalau lain daripada sembahyang Jumaat. Mana dia sembahyang tu dia tak nak, dia tidak niat jadi imam pun tidak ada masalah, kita makmum boleh mengikut dia. Sebab niat jadi imam pada sembahyang yang lain daripada sembahyang Jumaat adalah sunat bagi orang yang jadi imam. Ingat hukumnya begitu. Niat jadi imam pada lain daripada sembahyang Jumaat adalah sunat. Untuk nak dapat fadilah jamaah yang kata 27 tadi. Dan untuk nak keluar daripada khilaf, orang yang mewajib niat jadi imam. Tetapi dalam mazhab kita, orang yang jadi imam lain pada sembahyang Jumaat tak wajib, bahkan sunat. Kemudian apabila katanya imam tu sunat saja niat jadi imam, walaupun imam tu imam ratib seperti imam yang dilatih yang tugas pada masjid masing-masing. Imam tu dilatih oleh kerajaan, katanya dia ni sebagai imam di masjid ini. Tetapi ketika dia jadi imam, dia bawa imam tu, dia tak niat jadi imam. Itu pun tak ada masalah. Sebab hukum bagi imam itu, niat jadi imam bagi imam adalah sunat. Walaupun dia tu bukan imam yang ratib, mana imam yang dilatih oleh kerajaan sebagai imam di mana-mana masjid, di masjid di situ di sini, sekalipun, maka sunat hukumnya. Maka dengan maknanya kalau kita mengikut dia, kalau kita mengikut akan seorang imam, tetapi dia tak niat jadi imam, maka boleh kita nak mengikut dia. Tetapi dia tak dapatlah fadilat jemaah tu, dia tak dapat. Adapun makmum, boleh kita nak mengikut dia. Maka kalau orang tanya, ada satu masalah apabila kita jadi makmum yang masbuk, apabila kita jadi makmum yang masbuk, kita takbiratul ihram. Apabila kita takbiratul ihram, tak sempat kita nak baca Fatihah, tiba-tibanya imam rokok.
apabila imam rokok, kita pun mesti kena mengikut rokok bersama dengan dia. Tak boleh kita nak baca Fatihah. Sebab Fatihah tu ditanggung oleh imam. Biasanya begitu. Apabila kita makmum yang masbuk, kita datang tu hampir-hampir imam nak rokok. Apabila sudah kita takbiratul ihram, tak sempat kita nak baca Fatihah. Artinya sempat juga baca Fatihah separuhnya. Tiba-tibanya imam tu rokok. Maka kita pun, yang wajib di atas kita terus mengikat rokok bersama dengan imam. Maka Fatihah yang belum lagi baca, ditanggung oleh imam. Ditanggung oleh imam tu walaupun orang yang jadi imam itu tidak niat jadi imam sekalipun, dia menanggung juga. Kita ingat begitu nah. Jadi maknanya bacaan Fatihah kita yang kita tinggal sebab nak rokok bersama dengan dia tu, padahal dia tu tak niat jadi imam sekalipun, dia boleh menanggung akan bacaan Fatihah bagi makmum yang masbuk. Artinya terlupa kita tu, maka dia menanggungkan semua. Seperti masalah kita katanya, kita ada tinggal bacaan sunat ab'ad. Seperti baca selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada tahiyat awal. Bacaan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad selepas pada tahiyat awal adalah sunat ab'ad. Sekiranya kalau siapa tinggal, disunatkan ganti dengan sujud sahwi. Tasyahud baca at-tahiyatul mubarakatus salawat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu pun sunat ab'ad. Dan selepas pada tu ada satu sunat ab'ad lagi, ialah baca selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu sunat ab'ad. Maka sekiranya kita jadi makmum, kita terlupa nak baca, maka tak sunat bagi kita tu sujud sahwi. Sebab bacaan sunat ab'ad yang kita tinggal itu ditanggung oleh imam. Ditanggung oleh imam walaupun imam itu tak niat jadi imam sekalipun. Boleh menanggung juga. Apakah lagi kalau seorang tu jadi imam serta dia tu niat jadi imam. Ini nak cerita daripada pasal katanya niat jadi imam itu adalah sunat. Adapun makmum, niat jadi makmum adalah wajib kalau kita nak mengikut. Jadi mana niat jadi imam bagi seorang, niat jadi imam tu ialah sunat untuk nak dapat fadilat jamaah. Adapun makmum, niat jadi makmum itu satunya tujuan nak dapat fadilah jamaah. Yang keduanya untuk nak sah mengikut. Tu dia tak sama. Jadi kita makmum mesti kena niat mengikut imam atau niat berjamaah, atau niat jadi makmum niat mengikut imam atau niat berjamaah, itu satunya untuk nak dapat fadilah jamaah, dan yang keduanya untuk nak boleh mengikut akan dia. Adapun imam dia tak mengikut siapa. Adapun imam dia tak mengikut siapa, sebab tu niat jadi imam tu, niat berjemaah tu adalah sunat untuk dia. Sebab dia tu terbebas, kita terikat dengan dia. Dia tu bebas. Sembahyang imam tu adalah sembahyang yang bebas, terasing. Adapun kita ni terikat sembahyang kita dengan sembahyang dia. Begitulah. Maka jika tiada meniat, ia akan jadi imam. Hasil bagi makmum fadilat tiada imam. Maka kita untuk pagi ni kita sekadar itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung esok lagi. Maka hari ini kita akhir pada katanya, maka jika tiada meniat, ia akan jadi imam. Wallahu a'lam, walhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم